اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3 baris yang ke-15 daripada atas. Muka surat 3 baris yang ke-15 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan segala tanda agama 4. Dan segala tanda agama tu mubtada, 4 tu khabar. Dan segala tanda agama, yakni bermula segala tanda agama 4 ialah 4 tandaan. Manakah orang yang beragama? Ada 4 tandaan, 4 perkara ni barulah dinamakan orang yang beragama yang sebenar. Ni di awal kitab Faridatul Faraid. Dia punya susunan dia cukup comel. Walaupun kitab Faridatul Faraid pembicaraannya adalah berkaitan dengan iman, akidah, salah satu daripada bahagian dalam agama. Salah satu daripada bahagian dalam agama. Sekarang ni bukan hanya iman ni, agama. Beragama yang sebenar tu macam mana? Dia merangkumi dengan pegangan, dengan syariat zahir, dengan syariat hati. Tetapi dalam kitab Faridatul Faraid ni nak cerita bab iman. Tapi sebelum nak pergi bab iman tu, agama ni iman saja ke? Ada. Iman adalah usuluddin, tapak agama. Tapi kalau tapak agamanya ada, tapi dia punya tiang agama tak ada, cabang-cabang agama tak ada, ranting-ranting agama tak ada, jadi bukan beragama yang sebenar, cuma kosong gitu je. Jadi sekarang ni, manakah beragama yang sebenar? Ada 4 perkara, 4 tandaan. Yang terdahulunya, agama ni apa dia agama? Agama ni perhimpunan hukum hakam yang dihantar oleh Allah ke atas segala hamba-Nya yang mukallaf, dihantar oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan agama yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bawa selamat kita hamba Allah yang mukallaf ni, selamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Jadi agama ni perhimpunan hukum hakam yang dihantar oleh Allah, yang diturun oleh Allah ke melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak agama yang dihantar melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah tu 3 perkara: Islam, iman dan ihsan. Ini agama yang diturunkan oleh Allah kepada segala hamba yang mukallaf melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama merangkumi komponen bahagian Islam, iman dan ihsan. Jadi beragama yang sebenarnya kena ada ke semua itulah. Kena ada ke semua Islam, iman dan ihsan. Beragama yang sebenar. Sebab hukum hakam yang diturunkan oleh Allah bukan hanya pegangan semata-mata.
bukan hanya sembahyang semata-mata, bukan hanya ketaatan hati semata-mata. Agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi SAW ni merangkumi pegangan, merangkumi perintah solat ibadah, merangkumi perintah muamalah, merangkumi perintah munakahat, merangkumi perintah janayat. Ni agama yang syumul, agama yang melengkapi, agama yang merangkumi segala perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab agama ni daripada Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjadikan manusia, kemudian Allah Ta'ala turun ini perkara agama untuk kehidupan manusia, bukan hanya ibadah sahaja. Muamalah, perhubungan sesama kita, nak jual belinya, nak sewa menyewanya, agama menetapkan. Kemudian dalam kehidupan kita ni kena berumah tangga, agama menetapkan. Ni agama yang syumul yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk menjaga masyarakat pula, sebab Allah Taala menjadikan manusia ni ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang baik, ada yang tak baik, jahat. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan hukum berkaitan dengan janayat. Kalau melakukan kesalahan, apa hukumnya? Allah pun menetapkan juga. Ini agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah agama ni bukan hanya hak zahir, ibadah, muamalah, munakahat, janayat atau perintah zahir. Agama juga memerintahkan hak hubungan hati masing-masing dengan Allah. Baik ke tak baik hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada hati kita ni apa-apa ketaatan yang kita lakukan kerana Allah ataupun kerana tujuan yang lain. Itu pun perkara agama yang diturunkan oleh Allah. Jadi nak beragama yang sebenar kena ada kesemuanya, merangkumi pegangan, merangkumi syariat zahir, ibadah, muamalah, munakat, janayat, dan juga merangkumi hak perintah-perintah hati. Itu agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bawa agama, bawa ni lah. Bawa ketiga-tiga bahagian ni, bawa panggil bawa agama. Agama tidak dijuzuk-juzukkan. Agama tidak dibahagi-bahagikan. Cuma ulama yang menyusun pembahagian dalam ilmu agama untuk memudahkan pengajian kita, untuk memudahkan pembelajaran kita. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pembahagian sebagaimana hak disusun oleh ulama-ulama. Pada masa Nabi tidak ada kata bulan ni bicara solat, bulan depan bicara puasa, bulan depan bicara ikhlas. Tidak ada. Nabi menyampaikan agama ketiga-tiga ni. Ada perkara yang berlaku, diturunkan perintah, maka Nabi pun cerita. Ada perkara yang berlaku, diturunkan wahyu, Nabi pun cerita. Itu pada masa Nabi. Jadi ulama ambil agama sekalian ni, ulama pun membahagikan kepada ilmu pegangan, ilmu bab syariat zahir fiqh, ilmu bab syariat batin tasawuf, untuk memudahkan pembelajaran kita. Bukan agama boleh dijujukkan. Saya nak tauhid je, fiqh tambah. Tak betul, bukan agama. Saya nak semayang je, dan akidah macam mana, saya tambah. Itu bukan beragama. Saya nak semayang je, lepas tu bab keikhlasan, berarti tambah cara. Itu bukan agama. Agama tidak boleh dijuzukkan. Yang mana tak boleh kita nak ambil sebahagian-sebahagian. Agama kita kena terima secara keseluruhan. Ini beragama yang sebenar. Nak bawa agama, kena bawa ni hak merangkumi tiga perkara tadi. Sebab tu orang yang nak bawa agama, permulaannya bawa agama dalam diri kita sendiri. Kena ada tiga tu lah, tiga bahagian tu. Merangkumi ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kita nak bawa agama dalam diri kita, agama yang sebenar. Kita nak bawa agama dalam keluarga kita, sama juga.
Kita nak bawa agama dalam masyarakat sama. Kita nak bawa agama dalam negara pun sama. Itu agama. Merangkumi 3 bahagian. Jadi nak bawa agama, wajib dahulukan dengan ilmu untuk mengenal apa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama ni bukan akalan manusia, bukan akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah rasul, utusan, pembawa, tukang bawa. Kalau kita kata macam postman lah, barang dalam postman bawa tu bukan milik postman, tapi postman yang tukang bawa. Jadi agama bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama wahyu daripada Allah. Jadi kita nak bawa agama hak Nabi bawa, tiba-tiba kita nak pakai akalan sendiri, belajar ilmu wahyunya tak embuh, itu bukan beragama. Sebab Nabi SAW sendiri ada berlaku perkara-perkara yang ni sahabat nak tunggu apa ketetapan hukum daripada Allah. Tiba-tiba wahyunya tidak diturunkan. Sehari ke 2 hari ke, Nabi hanya berdiam diri sahaja. Nabi tidak cerita. Bukan Nabi kata wahyu belum diturunkan, untuk sementara ni ambillah pandangan saya. Tidak. Sekarang berlaku satu-satu perkara, perlu penetapan hukum. Tiba wahyu tidak diturunkan, Nabi senyap sahaja. Bukan kata Nabi kata untuk sementara. Nabi fatanah kan? Nabi fatanah. Jadi untuk sementara, sebelum Allah menurunkan wahyu, pandangan saya bergiang, pakak ni tidak ada. Tapi kita kelah. Macam mana hukum ni Mak pada pandangan saya, pada penampakan saya, agak-agak sayanya berasa seumpama ni nak menasabah barangkali kelah. Standard tinggi molek benar. Kalau dia kata pada pandangan saya, kau kepala. Nabi pun tak ada pandangan, awak ada pandangan, kau lalu mana apa agama tu diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak beragama, pokok pangkalnya kembali kepada ilmu agama untuk memastikan kita beragama yang sebenar. Nak tahu beragama yang sebenar, hak sempurna ni ialah kita orang lemah. Nak sempurna tu payahlah. Tapi nak pastikan beragama yang sebenar dulu. Nak pastikan beragama yang sebenar, aku nak dapat kesempurnaan dalam agama, itu makam para sahabat radhiyallahu anhum. Kedudukan makam aulia-aulia illah, itu orang beragama yang sempurna. Kita nak pastikan kita ni beragama yang sebenar, bukan yang sempurna ni. Beragama yang sebenar, hak agama sungguh, bukan dakwaan semata-mata. Jadi nak bawa agama dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kena ni bawa agama sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena belajar agama sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Tu orang yang nak belajar. Kemudian hak besar tanggungjawabnya orang yang nak mengajar agama, nak menyampaikan agama, nak mengajar agama, nak menyampaikan agama, kena mencukupkan bahagian-bahagian agama ni. Jangan kita ambil sejuzuk, sebahagian. Melainkan semasa kita ambil satu-satu bahagian, kita ambil bahagian pekoh je contohnya. Sebab apa? Sebab di tempat yang sama, di tempat pengajian yang sama, di majlis surah yang sama, tauhid ada, tasawuf ada, tak apalah. Tauhid ada dah, tasawuf ada dah, saya ambil pekoh saja padang lah, tak apa. Sebab ada dah orang yang mengajar bahagian-bahagian yang lain. Tapi kalau kita pergi pada satu tempat, tengok tauhid banyak dah, pekoh banyak dah contohnya, kita pergi pekoh juga, tauhidnya mana? Tasawufnya mana? Saya tak apa pandau tu, tak ada apa pandau tu.
semua orang kena pandai. Hak asas-asas hak 3 ilmu tu semua orang kena pandai. Kita orang belajar pun nak kena pandai hak tu. Sama telah orang yang mengajar sama telah lebih pandai lagi daripada kita hak 3 ilmu tu. Tak ada orang kata saya pandai satu, tak ada. Itu bukan pandai agama gitu. Sebab semua orang termasuk kita yang belajar ni pun kena pandai hak asas-asas ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Kita hak belajar ni. Dan orang yang mengajar mesti dia mari daripada samalah belajar. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan sudah alim, tidak ada. Semuanya dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa sekara pun. Jadi sebelum dia mengajar, dia belajar terlebih dahulu. Maka belajar dia macam kita belajar, kena cukup 3 ilmu tu. Sampai masa mengajar, 3 ilmu tu adalah. Ini kalau yang mengajar tu belajar. Kalau yang mengajar tu membaca, dia pakai agama cara dia lah. Ini kita cerita sebenar ni. Hak belajar ilmu agama yang sebenar bukan hanya membaca sendiri. Membaca sendiri, lepas tu menggunakan kepetahan, kelancaran bercakap, lepas tu jadi penceramah. Hak ni hak disebut sebagai khutabaul fitnah. Tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Ni fitnah akhir zaman. Ceritanya pandai, cakapnya pandai, dengan cara nyapa pun orang suka dengar, dengan kelembutan nada suara orang pun mudah terpikat. Ni kadang-kadang ilmu agama lengkap ke tidak? Tidak ada. Ni bukan bawa agama yang sebenar. Ni khutabaul fitnah, tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Akhirnya dia pun tak kenal agama, orang yang mengikut dia pun tak kenal agama. Agama yang diturunkan oleh Allah, wahyu daripada Allah, jalannya belajar. Semua orang jalannya belajar hak asas-asas. Lepas daripada sempurna ilmu hak asas-asas, kemudian amalannya lengkap, Allah Ta'ala nak kurnia ilmu yang khusus, itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bukan urusan kita. Hak kewajipan kitanya, kita wajib kena belajar ilmu terlebih dahulu. Itu tidak ada khilaf ulama. Belajar ilmu agama wajib ni ijma' ulama, tak ada khilaf. Tak ada khilaf ulama kewajipan belajar. Untuk memastikan bahawa kita tahu apakah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita ni dia ni detail lagi. Mana padan dah dengan cerita agama hukum hakam yang diturunkan oleh Allah. Padahlah orang mengajar pun ceritalah apa agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merangkumi pegangan contohnya. Tak padang dia mari pula tandaan. Apakah tandaan beragama yang sebenar? Ada 4 perkara, ada 4 tandaan. Pertama daripada 4 perkara tu, sah i'tiqad. Sah i'tiqad, betul pegangan. Tu yang pertama. Sah i'tiqad, betul pegangan. Pegangan yang betul. Mana sah i'tiqad? Iaitu sah i'tiqad jazam. Jazam ni makna apa? Berpegang kejap di hati. Jazam ni putuhlah, kejap, putuh, jazam. Mana jazam kejap, putuh pegangan di hatinya. Mana jazam putuh ni dengan barang, dengan segala pegangan yang diiktikad akan dia akan barang oleh ahlu sunnah wal jamaah. Mana apa? Tanda beramal sebenar, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu yang pertama. Tak ada ni, tak ada apalah. Hak ni yang pertama. Sah i'tiqad. Apa makna sah i'tiqad? Jazam, mana putuh di hati dengan barang, dengan segala i'tiqad yang diiktikad akan barang tadi oleh ahli sunnah wal jamaah.
Mana tanda beramal yang sebenar, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini dia panggil usuluddin, tapak agama. Yang pertama, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nak berpegang jazam putuh di hati ni, ilmunya kena sampai tahap tahqiq. Satu-satu pegangan jelas, kemah, nyata bagi kita. Kemudian kita pun jazam putuh di hati dengan pegangan yang bersumberkan ilmu yang tahqiq, ilmu yang kejak, ilmu yang jelas, ilmu yang nyata. Ini pegangan ni. Maknanya pertamanya ilmu tu kena tahqiq jelas. Kemudian kita pun jazam di hati, putuh di hati dengan pegangan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkaitan dengan pegangan i'tiqad yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sahaja. Yang berubah adalah bab hukum hakam zahir. Bab syariat zahir, syariat Nabi terdahulu seumpama ni, syariat Nabi kemudian ada berbeza nak banding dengan syariat Nabi yang terdahulu. Ada pun persoalan pegangan yang sama. Contoh berpegang berkaitan dengan sifat Allah. Sifat Allah sifat yang qadim. Itulah pegangan yang dipegang oleh Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pegangan yang sama. Ni hak mula-mula sekali. Inilah hak akan dinyatakan dalam kitab Faridatul Faraid. Mana satu-satu tu sampai peringkat kita memahami satu-satu pegangan yang mana nyata bagi kita, sebab ilmu kena tahqiq, ilmu kena cerak. Sebut kali dah cerak ni. Cerak. Orang kata Terengganu dak cakap cerak, apa dak cakapnya? Kalau mugi cerak boleh. Tak cakap. Orang lain pergi belaka dah tak pergi. Kalau mugi cerak boleh. Dan cakap itu orang Terengganu. Tak juga. Ini bukan Terengganu ni. Tak ada. Kalau pergi cerak boleh. Sahih boleh. Sahih tu ialah cerak boleh. Tak ada cakap. Kelantan. Terengganu kau. Tak ada. Tak ada. Susah aku cakap dengan Terengganu. Cerak ni sahih lah. Tapi perkataan cerak tu tak ada. Kalau gi cerak boleh. Tak ada. Saya duduk ngaji lama kening, belajar akidah sampai tahap tahqiq yang ni cerak. Hati je. Tahqiq biar cerak, biar jelas, biar nyata. Makna dok kata dok sama-sama dah, dok keliru-keliru dah. Apabila kita belajar bab pegang sampai tahap tahqiq jelas, nyata, maka antara yang sebenar dah tahqiq jelas nyata, hak tak sebenar kita tahu dah lah. Sebab bila kita nyata hak sebenar, pastilah nyata bagi kita mana yang tak sebenar. Tu. Siapa tahap tu ngaji akidah, barulah luluh fardu ain. Mana apa? Boleh membezakan, boleh panggil bagi, boleh cekah. Ini pegangan yang sebenar. Sebab kita ngaji hak pegangan sebenar ni memang nyata-nyata sangat. Tak sudah marilah balah mana pun tak gerak dah kitanya. Ni bukan. Ni akidah salah balah ni. Yang bawa ni bukan orang yang sebarang-sebarang. Orang yang hebat-hebat lah. Orang yang hebat-hebat, yang dihebatkan oleh orang awam. Gitu je lah. Tak kira siapa pun dia, tu salah. Mana apa? Lululah kita ngaji ilmu hak tandaan yang pertama ni. Kemudian dah kalau dah
nyata mana hak sebenar, cuba nyatakan. Cuba terangkan, cuba jelaskan. Oh tu minta maaf, kita dah reti nak cerita-cerita. Tu fardu kifayah, bukan fardu ain. Tak. Kita nak dah jelas kan? Dah awak jelas pegang sebenar. Jelaskan. Kita nak dengar juga. Awak kata awak nyata dah mengaji hak ni hak akidah yang sebenar. Nyatakan kepada kami. Mana hak sebenar tu? Oh tak boleh. Tak boleh nak jelaskan, tak boleh nak nyatakan, tak pandai. Panggil apa ni? Tak pandai ilmu fardu kifayah. Bila tak pandai ilmu fardu kifayah, dia tidak boleh mengembangkan agama, dia tidak boleh menjaga agama, dia tidak boleh menolong orang lain. Orang lain tu kemungkinan tidak ada orang lain, anaknya sendiri mungkin, cucunya sendiri mungkin orang lain. Tapi untuk dirinya, aini, masing-masing selamat. Itu je ilmu fardu ain. Hanya boleh menyelamatkan diri sendiri. Nak menyelamatkan orang lain walaupun anak cucu sekalipun tak pandai. Kalau pandai boleh menjelaskan, boleh menyatakan, boleh menerangkan, tu naik kepada ilmu fardu kifayah. Sebab tu ilmu fardu kifayah ni pahala lebih besar daripada ilmu fardu ain. Sebab ilmu fardu kifayah ni dia boleh menyelamatkan orang lain. Dia boleh bagi manfaat kepada orang lain. Adapun ilmu fardu ain hanya manfaat diri sendiri. Jadi al-muta'addi khair minal qasir. Mana perkara yang melampaui manfaatnya lebih daripada perkara yang hanya qasir, manfaat untuk diri sendiri semata-mata. Itu lebih ilmu fardu kifayah. Tapi sebelum nak bagi manfaat kepada orang yang lain, kena manfaat diri sendiri terlebih dahulu. Kena lepas fardu ain dahulu. Kalau tak lepas fardu ain, dia ngaji untuk ilmu orang lain, hak tu awal-awal lagi dah dia panggil orang belajar yang tidak beradab. Orang belajar yang tidak ikut disiplin. Tu salah awal-awal lagi. Kita belajar nak menyelamatkan orang, selamat diri sendiri terlebih dahulu. Tapi ilmu untuk selamat diri sendiri, ilmu hak aini simple sahaja, sedikit sahaja, mudah sahaja. Agama bukan agama yang payah, agama yang diturunkan oleh agama yang mudah sahaja, tak berat. Jadi untuk fardu ain simple sahaja. Tapi kena mengaji sampai tahap tahqiq, kena belajar molek. Jangan pakai agak-agak barangkali, pegangan saya barangkali, jangan. Tidak ada kebarangkalian. Ini adalah tanda agama yang pertama yang dipanggil tapak agama. Dia sama jugalah kalau contoh-contoh tu bab kita kata manfaat agama, bab pegangan kita boleh menerangkan, boleh menjelaskan. Sama juga dalam bab amalan. Amalan yang mana amalan ni manfaat umum. Ini amalan untuk manfaat peribadi kita. Mana amalan hak manfaat umum? Kita buat gotong royong, hukumnya sunat untuk kegunaan ramai. Untuk kegunaan ramai. Kita semai sunat ngaji Quran, itu untuk diri sendiri. Di saat tu mana lebih afdal? Lebih afdal kita gotong royong. Saya masih ni semai sunat, saya masih ni ngaji Quran. Di masa yang sama orang tengah gotong royong, pergi gotong royong lah. Gendala semai sunat saya, gendala ngaji Quran saya. Tu kalau boleh buat kemudian, boleh buat kemudian. Kalau kemudian tak ada dah, masa ni je boleh buat. Dahulukan hak penting ramai. Lebih besar pahala daripada ibadah hak khususi untuk kita. Ada gitulah. Mana hak bagi manfaat umum. Sama dengan ilmu fardu kifayah, boleh bagi manfaat umum. Contohnya kalau kita mengaji bab fiqh fardu ain, hanya betul sembahyang bang kita je. Hanya betul sembahyang bang kita je. Kalau orang tanya kita bab zakat, garu kepala. Orang tanya kita bab haji, garu kepala. Kata mana? Tu dak tanya lagi bab muamalah apa semua tu. Tanya bab zakat tak boleh nak jawab dah. Sebab apa?
Kita tak ngaji tu sebab tak ada kena-ngena kita. Kita tak ada perniagaan, kita tak ngaji zakat perniagaan. Kita tidak ada ternakan, kita tak ngaji zakat ternakan. Kita tidak ada pertanian, kita tak ngaji zakat pertanian. Kita tak ada galian, kita tak ngaji zakat galian. Saya duk tanya, kita dah reti. Tapi kalau orang reti orang ni, dia boleh cerita, orang lain faham, orang lain pun mengeluarkan zakat. Apa apa? Manfaat umum. Kalau setakat pandai solat kita, tu manfaat kita. Tak ada boleh tolong orang lain. Itu kedudukan ilmu. Orang ngaji bab muamalah Islam, dia susun satu kaedah untuk memastikan muamalah ni muamalah yang tepat dengan syarak. Kalau kata perbankan yang tepat dengan muamalah Islam. Kalau kata takaful yang tepat dengan muamalah Islam. Dia pun menggariskan panduan untuk memastikan muamalah ni muamalah secara syar'i. Orang pun turut ramai mana orang dapat manfaat, banyak mana dia boleh pahala. Itu ilmu fardu kifayah. Ada. Tapi walaupun siapa pun sama, fardu ain itu kewajipan yang putus, tidak ada yang terkecuali. Kalau dapat bagi manfaat umum dengan kefakarannya dalam muamalah ekonomi Islam. Tapi kalau bab etikot tak luluh, semuanya tidak ada pahala, tak ada faedah langsung kepada dia. Orang lain boleh dapat manfaat, tapi dia tidak ada sedikit manfaat. Sebab apa? Yang pertamanya kena sah etikot, sah pegangan terlebih dahulu. Ini yang pertama. Kemudian semayabang biar betul, barulah pahala dapat dicatatkan sebab ada tiang agama. Punya hati kena betul. Kalau kita gariskan panduan muamalah syar'i dengan garis yang lengkap, yang jelas, tapi kalau keikhlasan kita tak ada manfaat juga kepada kita. Hotel fardu ain kitanya dulu. Pegangan kita kena betul, semayabang tiang agama kena betul, hati kena betul. Barulah hak yang lain-lain tu dapat manfaat kepada dia. Kalau tak ada hak asas ni, tak ada manfaat. Walaupun orang lain boleh ambil manfaat, tapi dia tidak ada dapat manfaat akhiratnya. Atas dunia nampak boleh manfaat lah, dapat kedudukan, dapat sanjungan, dapat kedudukan yang tinggi, pendapatan pula tinggi, hidup pula senang, dapatlah manfaat dunia. Tapi bukan agama yang sebenar. Agama yang sebenar akan dapat kebahagiaan kekal dunia dan akhirat. Itu agama yang sebenar. Jadi yang pertamanya sah i'tiqad. Itu yang pertama. Sebab dalam ayat-ayat mana sekalipun dia akan mulakan dengan allazina amanu wa amilus solihat. Allazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum. Beriman dan beramal soleh, maka akan menyempurna akan mereka akan ganjaran mereka. Tapi dimulakan dengan allazina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Beriman dan beramal soleh, maka memimpin akan mereka itu oleh Tuhan mereka dengan keimanan mereka itu. Dimulakan dengan iman. Allazina amanu, i'tiqad yang sah, barulah wa amilus solihat, beramal soleh dengan bahawa betul syariat zahir, betul syariat hati. Itu wa amilus solihat. Tapi perintah untuk beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ni orang yang sempurna agama. Orang yang sempurna agama, orang yang beragama yang sebenar. Tapi sebelum nak jadi beragama yang sebenar ni, Tuhan perintah dulu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia panjang tu. Semua perintah-perintah supaya beramal soleh, perintah diseru dengan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Seru kepada siapa? Seru kepada orang-orang yang beriman. Seru kepada orang yang sah i'tiqad. Wahai orang-orang yang beriman, taat oleh kamu akan Allah. Seru kepada orang-orang yang beriman.
Semua perintah-perintah supaya beramal soleh diperintah kepada orang-orang yang beriman. Turut perintah, maka masuk dalam ayat innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Barulah pergi kepada naik innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini dah setinggi-tinggi maqam syariat wa amilus solihat. Kita mana? Kita hanya ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah. Kita duduk tahap tu je. Tahap macam pahat dengan nuku. Ada pahat dengan nuku. Kena royak semua. Bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul. Dah kadang-kadang bertakwa, kadang-kadang taat, kadang-kadang ikut dang je. Jadi mana wa amilus solihat? Tak ada lah. Tapi yang pertama tetap ada. Yang pertamanya diseru dengan ya ayyuhallazina amanu. Siapa tahap beriman dan beramal soleh, barulah cerita bab syurga-syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat ulani jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Beri khabar gembira olehmu ya Muhammad. Khabar gembira pada siapa? Kepada mereka-mereka yang beriman, yang sah i'tiqad ni dan beramal soleh. Balasan bagi mereka adalah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ni barulah janji syurga. Kalau macam kita ni ati Allah, ittaqullah, macam pahat dengan nuku ni, tunggu timbang lah. Tunggu hisab, tunggu mizan. Hak janji syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Tu hak Tuhan janji. Ya Muhammad, ceritalah khabar gembira. Khabar gembira lalu dah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Syurga. Nabi Tuhan perintah pada Nabi supaya cerita khabar gembira ni. Tapi wa amilus solihat tu. Bagaimana? Kalau kita ni sekali taat, sekali dak, sekali tak dak, kira pada hisab dan mizan, berharap kepada syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerahmatan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan ampun, mudah-mudahan. Begitu jelah, harap-harap gitu je. Hak khabar gembira untuk orang yang beriman dan beramal soleh, itu khabar gembira. Kita kadang-kadang duk cerita syurga. Penekanan untuk memastikan allazina amanu ada kedok. Penekanan untuk memastikan wa amilus solihat, beramal dengan amal yang soleh, yang baik, zahir dan batin. Bagi penekanan ke tidak? Tidak. Hanya cerita upah sahaja, jalannya tidak dicerita. Nak dapat upah tu jalannya mana? Jalannya beriman, jalannya beramal soleh. Tapi beramal soleh pun dimulakan dengan innal ladzina amanu. Kita baca di awal ni, biasa orang baca di permulaan program ke kesudahan program ke, baca wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat. Orang manusia dan keguguran malaikat, yang pertama orang yang beriman. Itu yang pertama, orang yang beriman. Baca pula di awal surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Mereka-mereka yang beriman dengan perkara gaib. Itu yang mula-mula sekali orang yang muttaqin. Siapa? Orang yang beriman dengan perkara-perkara gaib. Orang yang sah pegangan ni, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah.
inilah ilmu yang pertama-tama yang wajib atas kita belajar, dan inilah ilmu yang pertama-tama yang wajib atas kita mengajar kepada mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Dan inilah ilmu yang pertama-tama yang wajib kepada guru mengajar kepada murid-muridnya. Itu sudut panjang lah. Ilmu pertama, ilmu untuk memastikan sah pegangan. Amalkan tadilah, kita pergi pada satu tempat nak mengajar, tengok-tengok tempat tu clear dah. Ilmu tauhid pun banyak-banyak kelas dah. Okey lah, tak apa. Hak mana hak kurang? Pekoh nampaknya cukup dah. Tasawuf kurang. Kita ambil tasawuf. Tiga-tiga tu lengkap dah. Tak apalah, kita nak ambil mana pun. Kita rasa kita lebih laju ngajar pekoh, ambil pekoh tak apa dah. Padahal kita nak ambil mana pun. Sebab apa? Sebab tempat yang kita pergi nak menyampaikan agama tu, tauhid pun banyak dah, pekoh pun banyak dah, cukup, tasawuf pun cukup dah. Maka kita rasa lebih sedap mana nak mengajar. Dia sama je. Orang ni dia ada kecenderungan masing-masing. Sama je. Belajar pun ada kecenderungan masing-masing. Orang mengajar pun ada kecenderungan masing-masing. Ada hak dia lebih berahi, lebih minat. Itu nafsu kita. Tapi yang pertama ke hukum dulu. Bukan ke minat, berahi, kecenderungan kita, bukan. Kepada hukum terlebih dahulu. Lepas selesai hukum, kemah dah ketiga-tiga ilmu, kita nak mendalami ilmu pekoh. Mendalamilah ilmu pekoh. Dah kita minat ilmu pekoh. Kita je lah. Lepas tu kita orang yang belajar, orang mengajar pun samalah. Dia ada kecenderungan dia. Dia ada minat dia. Tapi sebelum nak ajar minat dia, tengok dulu tempat tu macam mana. Ini tanggungjawab orang yang menyampaikan agama. Jangan pergi satu masjid, tauhid pun belum ada, pekoh solat pun belum ada, tasawuf fardhu ain pun belum ada, pergi ajar apa? Pergi ajar pekoh muamalah. Pakai lopak, ambil juzuk yang ketiga, yang keempat. Pada dia kitab ni ada 8 kulit, 10 kulit. Dia ambil juzuk yang kedua, juzuk yang ketiga. Kulit yang kedua, kulit yang tiga. Kau panggil apa? Dia ada sutir tu. Jilid. Bab dalam sutir kitab berapa putih bab dah dalam tu. Satu juzuk tu berapa bab dah dalam tu, puluh-puluh bab dah dalam tu. Ni satu kitab. Ni satu kitab dia tulis juzuk pertama, juzuk kedua, jilid lah mungkin. Maknanya kitab pekoh semuanya akan dimulakan dengan taharah, dengan solat. Pekoh mana pun, pekoh 20 kulit, 30 kulit pun, dia akan mulakan dengan taharah yang pertamanya. Dia tinggal juzuk pertama kedua, dia ambil bab muamalah. Ajar kuliah maghrib untuk orang awam. Dah di masjid tu macam mana? Tauhid tidak ada, pekoh solat tidak ada. Yang ambil pekoh muamalah kan apa? Faham tak? Kalau kita mengajar dalam universiti, orang ambil bidang ekonomi, lah untuk pelajar bidang ekonomi. Kita ajar kapung kuliah maghrib, kapung hanya nak betul sembahyang puasa je, nak betul pegangan, nak betul hati perut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ajar nak jadi pakai ekonomi Islam tak apa benda. Kenapa? Lepas tu tanya orang masjid, dah kenapa awak tidak minta dengan pekoh bab taharah? Dah dia tak tanya kita, dia pakai bubuh je kita dino. Jadi sepatutnya selain daripada orang yang nak menyampaikan agama, pihak yang bertanggungjawab tempat tu pun dia kena atur. Kita boleh ikut kehendak orang yang mengajar. Orang yang mengatur tempat tu yang kena menyusung. Tempat kita ni keperluan untuk ahli jemaah kita, supaya ahli jemaah kita tak payah pergi cari tempat lain. Susah juga ahli jemaah kita nak kena cari situ sini. Kita akan cukupkan di tempat kita ni untuk ahli jemaah kita ilmu asas fardhu ain. Itu tanggungjawab bagi mereka yang memegang tempat tu, yang berkuasa di tempat tu. Tapi kalau yang berkuasa di tempat tu pun tak tahu mana ilmu asas-asas, sedang molek lah. Mana apa ni? Serah tugas kepada mereka yang tidak berkemampuan. Ni punarana lah kita. Saya pernah cerita bab asas-asas fardhu ain. Marilah Ustaz, saya ni pegang isu dalam ni, isu masjid
Masjid besar. Bukan masjid kampung dah. Ni masjid masjid besar. Dia kata saya pun nak kena beki semula. Tempat saya kalau ustaz royak tiga-tiga ilmu tu tak ada sehabuk rasa kena. Dah kena sehabuk. Dah buat kelas ke apa? Kita pakai asal ada kelas je. Sebab kita dapat arahan untuk memastikan bahawa biar kelas tu ada. Kelas apa? Kau pandailah nak ajar apa pun. Kata ni kena balik beki lah kata. Dah kita ni pula pegang jawatan ni, pegang jawatan. Gimana? Kita tanggungjawab atas diri kita sendiri. Tanggungjawab kita kepada anak-anak cucu kita. Kalau kita menyampaikan agama, tanggungjawab kita dalam menyampaikan agama. Kalau kita jaga ni masjid surau. Masjid surau lah tempat nak menyampaikan ilmu agama. Besar tanggungjawab. Kena pastikan bahawa ahli jemaah, masa sekarang bukan ahli jemaah, mereka yang pegang jawatan tu pun tak boleh lari. Dia kena duduk situ je. Kalau ahli jemaah, kalau ilmu tak cukup tempat tu, dia boleh pergi tempat lain. Kalau kita pegang jawatan, takkan kita nak lari. Mana dia punya SU dia? Tak ada. Sebab ke mana? SU pergi masjid lain. Buat apa? Pergi belajar. Bapa dah belajar sini, tak cukup sini. Dah apa buat tak cukup? Jadi kalau kira kau, hak pegang jawatan tu patutnya kena pastikan cukup. Sebab dia tak boleh lari. Kalau kita hak ekor ni, ahli jemaah ni, kita boleh lari. Dia tak boleh lari tu kena cukup. Tapi kena tahulah. Tapi kalau direba lesen tak ada, reba pula jenis bahan rambang, tak ada benda masuk parik dengan direba dengan penumpang masuk parik belaka. Ni kena hubung molek ni. Nak pastikan tandaan agama ni ada ni. Yang pertama, i'tiqad, berpegang dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Pastikan kita termasuk dalam allazina amanu, mereka-mereka yang beriman, yang lengkap enam rukun iman. Lengkap enam rukun iman. Itu yang pertama. Kedua, benar qasad, iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Wallahu a'lam.